Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sebelah saya, Cik Asnul, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Orang baik? Ya. Okey. Hari ini kita bersama dalam satu, orang kata apa, perbincangan. Bukan bincang kot, sembang je lah. Sembang lah. Kita sembang santai Elite. Ini kita buat bersama dengan Cik Asnul. Jadi pada hari ini 12 hari bulan jam 10.30 bersama kita di dalam FB Live Elite KBS Malaysia. Jadi kita nak mulakan tajuk kita, cerita kita, sembang kita pada hari ini dengan meminta Cik Asnul untuk memperkenalkan diri dia. Saya tak nak kenalkan diri dia, biar dia sendiri sembang pasal diri dia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Elite lah. Hari ini sudi jemput dan terimalah saya punya kunjungan. Ya. Nama saya Hasnul Fairul Hussein Amri. 17.10 ni cukup 40. Lah, ingat saya nak wish tadi. Jangan. Sebelum wish kita bercakap siap-siap. Okey. Dan dalam NGO ataupun dalam tempoh pertubuhan belia ni, saya dah hampir 3 dekad lah. Oh, 3 dekad dalam pertubuhan belia. okey. Bermula dengan pengakap, dengan ABIM, lepas tu terus dengan GPMS lah sampai hari ni. Okey, banyak tu. Dan tinggal saya telah beristeri 4 orang anak. Alhamdulillah. Ya. 4 orang, saya baru 5. Okey. Anak laki, perempuan laki. Kalau binary number 1001 lah. Cantik nombor tu. Okay, boleh digunakan. Dan pada masa sama sekarang ni saya berada bawah Akademi Kepimpinan Malaysia bersama dengan beberapa, saya banyak fokus pada program-program latihan. Okey. Untuk bantu pemimpin muda lah seluruh Malaysia. So terus sekarang itu yang saya tengah buat. Dan pada masa sama juga saya juga membantulah GPMS. Sebab saya sekarang ni sebagai dalam GPMS, naib presiden GPMS Malaysia. Ya, Malaysia. Dan pegang biro latihan dan pengkaderan lah. Oh lama. Memang saya bergeraknya. Kalau ikut sejarahnya, saya tak pernah lepas ada biro lain. Maksudnya biro latihan dan pengkaderan ini sejak saya berada dalam Majlis Malaysia tahun 2006 sampailah habis dalam Majlis Malaysia selama 13 tahun. Lepas tu saya sambung dengan GPMS, masih lagi biro latihan dan pengkaderan. Memang saya melatih kerja saya tu. Orang letak ke kita dipesongkan ke situ? Macam mana pun Hasnul latihan. Wah. Hasnul situ. Itulah kita. Saya pun kadang kita nak try juga bidang lain, tapi Hasnul tak boleh pergi sana latihan. Track record tu dah bagus sebenarnya. Sebab saya pegang GPMS Perak 10 tahun. Okey. Berada dalam MBM 13 tahun. Okey. GPMS Kebangsaan 2 kali lah. Saya jadi naib presiden tahun 2010 hingga 2013. Lepas tu saya lepaskan, masuk balik 2018-2021. Kiranya Akta 68 ni kira memang saya tak boleh pergi lah. Cukup tu. Okey. Siapa kenalan dalam GPS Perak yang tuan masih ingat lagi? Mentor yang paling berbisa, Tuan Haji Zainal. Okey. Itu mentor paling berbisa. Kemudian Hantuah Din, Datuk Hantuah Din, merupakan saya punya mentor sepanjang zaman lah. Sifu. Sifu lah, dia master Sifu lah. Dia yang marah ke, maki ke, dia lah. So kemudian Cikgu Azmi Husaini juga, dia punya tone dia style lembut ya. Tapi dia banyak bimbing kita. Dan berapa orang lah, termasuklah Datuk Samsul Anwar Nasara. Dia yang tarik saya dalam Majlis Malaysia tahun 2006. So akhirnya saya bergerak dalam Majlis Malaysia, dalam Majlis Belia Negeri Perak. Saya pernah jadi presiden Majlis Belia Negeri Perak. Tahun bila tu? 2014, 2015, 16, 17 dan 18. Weh, baru lagi ni. Baru lagi. So kiranya 2 penggal. 2 penggal saya pegang dalam Majlis Belia Perak, Majlis Belia Negeri Perak. So memang di segi penjawatan ni saya dah rata lah pukul. Dan sekarang ni saya pula kat Silat pun ada, dekat community untuk EDIS pun ada. So nak katakan kalau kita jadi orang kata orang belia kan, orang boleh pandang kita, tangkap kita semua lah. Semua boleh pukul. So maksudnya saya berada dalam banyak posisi lah. Dulu saya banyak main posisi di Perak. Sekarang ni bila duduk Putrajaya ni, maksudnya kat mana-mana saya boleh channel lah. So saya banyak duduk kat kadang pergi Terengganu,
untuk bantu. Untuk benda ni lah. Untuk banyak Kata benda. nak buat dekat besut ni. InsyaAllah bulan sepatutnya akhir bulan ni sebab COVID, so kita mungkin bulan 11 kita buat. Tangguh-tangguh lagi lah. Tangguh. Tapi insyaAllah bulan 11 ni lah. Betul. Itu secara ringkas. Kan ringkas banyak dah tu. Banyak. Banyak tu buka tu macam dah nak habis dah ni. Jom kalau itu kita tengok sikit rakaman video. Kalau ada gambar-gambar yang kita boleh kongsikan bersama. Boleh, silakan. Dengan pelajar-pelajar UKM. Macam rupa kat Gunung Pulai tu. Sebab saya merata lagi. Okey. So 3 dekad 17 tahun apa semua ni, macam mana titik awal turning point yang Cik Asnor ni boleh habis sekolah ke terus masuk pada orang kata geng-geng belia ni? Sebenarnya saya bermula pada tahun 4 lagi. Tahun 4? Tahun 4 umur 10 tahun. 4 tahun? Ni? 10 tahun, umur 10 tahun. Oh, 10 tahun. Darjah 4? Darjah 4. Darjah 4 masa tu, saya didedahkan dengan pengakap. Oh, sama macam kami punya kawan kami lah, Cik Asri. Cik Asri pun dia memang minat pengangkap. Saya pengakap, saya habis keris perak. Sepatutnya boleh pergi keris emas. Keris perak tu pangkat lah? Pangkat, dia maksudnya ada, kalau dalam pengakap ni dia ada level-level dia. Oh, macam bos kami Malik Kayu. Malik Kayu dia, bila dah pergi dewasa, dia akan ada kelana. Okey. So maksudnya dia akan pergi lah. Tapi saya pada masa itu, saya habis keris perak dan saya pergi sekolah ikan sadir orang lain masak. Kita masak sendiri. Selalu mak je masak tahun 4 tu. Okey. Kalau sekarang kalau budak tahun 4 buat, rasa Oi. Berteriak mak dia. saya tahun 4 tu, tahun 4, 5, 6 tu memang kena masak sendiri. Dah kena survive sendiri. So maksudnya di situlah titik mulanya saya kata, maksudnya ikhtiar hidup ni bermula daripada usia muda. Lepas tu bila masuk sekolah menengah, saya terlibat dengan usaha-usaha Habim. Tu yang baik sikit lah. Allah, tengok muka tu, muka suci ni. Duduk dekat usaha Habim ni, saya dibantu oleh Naqib dia, Imam Latif. Duduk di Taman. Tu masa berapa tahun umur tu? Usia form 1, form 2 dah masuk dah. Form 1 pun tu dah masuk usrah semua ni? Geng tasmik ni? Lepas tu masuk, masa form 2 juga, saya terlibat dengan bengkel SPM atau bengkel matematik. Bukan bengkel SPM, bengkel matematik. Sebagai? Peserta. Okey, kita bercerita peserta dulu. Masa saya jadi peserta tu, saya tak tahu benda dia. Matematik tu satu hari je. Okey. Hari Jumaat dengan Ahad tu dia belasah kita orang lah. Saya kena belasah awal tu dekat Institut JPMS Batu Gajah lah. Di situ baru saya tahu apa itu kepimpinan. Saya nak bercakap dulu macam ni, saya kena pegang seluar, kena ngadak orang lain. Pasal apa? Takut. Tak tahu pasal apa takut. Masa tu lah. Masa umur 17 tu lah? Umur 12. 13, 14 tu saya dah belajar cakap. Tapi bila saya bercakap tu jadi macam, di situ dia ajar kita confident. Cakap merapu pun tak apa. Betul. Sebab dia nak bina kita punya confident dekat hadapan orang lain, nak bina kita punya kemampuan untuk berfikir dalam keadaan kritikal. Dalam institut kat JPMS juga saya pernah kena tendang masuk dalam air limbah. Tendang? Orang tendang. Okey. Masuk dalam air limbah. Depa dah siapkan air tu, air limbah. Air limbah ni air macam-macam. Tahu. tak nak bayang. Sedih seminggu baru. Tapi bagi kita itu, kalau orang yang katakan belia yang tak biasa kena dengan perkara-perkara ni, dia dah lari dah, dia tak akan datang dah. Dia akan left group terus. Dia macam WhatsApp group dia left terus. Dia left group, dia tak akan tinggal, dia akan tinggalkan semua ni. Dia kata aku fed up buat apa masuk ni. Buang masa semua benda-benda ni. So akhirnya saya juga tahun 4 diberi peluang sebenarnya. Masa saya tingkatan 4, umur 16 tahun, ketika tu saya diberi peluang untuk berceramah. Untuk jadi fesi. Untuk jadi saya sebelum pergi jadi fesi tu, saya kena duduk dapur, belajar memotong bawang, belajar macam mana nak masak. Sebab dia dalam falsafah dalam kepimpinan, bagaimana kita mengurus benda yang mati. So maksudnya apabila kita mengurus benda mati itu boleh dimudahkan. So kalau benda hidup lagi mudah.
Kalau benda mati ni, contoh katakan lepas masak boleh tak bersih? Kita selalu lepas masak tinggal je. Tinggal. Contoh nak basuh ayam, Seksa. seksa, kena duduk tu, Nak kena kepak semua tu. Ya. Orang nampak benda tu mudah, tapi pada hakikatnya lepas basuh nak bersih, nak jaga dia punya kebersihan. Sebab itu pentingnya apabila dalam falsafah kepimpinan ni, bagaimana kita nak mengurus benda yang mati, dan supaya benda yang mati tu dapat benda-benda yang, sebab tu dalam Islam pun dia ada sebut bagaimana Abu Bakar dengan Umar berlumba-lumba nak bersihkan toilet ataupun tandas. Dia nak buangkan sifat kibir ataupun sifat ego ke sifat, itu cara dia. Dia belajar macam mana buat benda-benda yang kotor ni. So akhirnya saya terdorong lah. Bila benda-benda ni saya terdorong untuk buat. Lepas tu dapat jadi penceramah dekat tingkatan pelajar-pelajar tingkatan 2. Masa tu saya tingkatan 4, ni tingkatan 2. Okey, Power. Sembang kencang lah. Abah senang je lah. Dinding boleh pecah. Okay. So akhirnya saya dapat ruang dan terus lah jadi VC. So saya pun terlibat dengan macam-macam perkara yang kadang-kadang saya tak pernah dapat, saya dapat. Maksudnya banyak peluang lah ketika tu. Masa tu untuk ruang untuk orang muda keluar memang tidak ada. Tapi sebenarnya dia tu pernah pada kita nak ke tak. Kadang-kadang kita kena paksa diri kita juga ni. Kadang sebab diri kita ni tak dipaksa, tak didorong, tak ditolak. So akhirnya kita pun macam mandom lah. Yalah. So dia tak nak kita kena yang penting kita dulu. Berjayalah orang yang tadi itu melatih kita, keluarkan potensi bakat kita. Dan akhirnya kita jadi macam ni lah. Okay. Tu sampai tingkatan 4, tingkatan 5. Habis belajar tu saya banyak fokus dengan GPMS. Maksudnya masa di form 2 tu saya sampai sekarang saya fokus GPMS. Maknanya kepala-kepala JMS tu dah tangkap awal-awal tu. Tangkap awal-awal. Dan nak jadikan cerita 2006 masa saya balik pada Cambodia, dia ada program di Cambodia, Majlis Malaysia hantar masa itu melalui Datuk Seri Hartoyo lah. Hantar saya ke Cambodia untuk kerja-kerja kemasyarakatan. Duduk di sana 2 minggu. Okay. Kerja saya senang je. Mengecat mural. Itu sepatutnya saya kena keluarkan tu. Mengecat mural tentang Malaysia. Lepas tu saya kena mengajar yang bahasa Inggeris pada budak-budak Vietnam. What? Mengajar yang benda happy lah. Watermelon. Orang ingat lawak kan. Tapi sebenarnya itulah salah satu nak tangkap supaya mereka okey, ni bahasa Inggeris yang mudah untuk diajar. Dia boleh terima. Kalau yang tinggi kita kena masuk panggil budak TESOL lah. Betul. So di situlah mula. Lepas tu saya balik daripada Cambodia, esoknya kena bertanding. Saya dapat tahu, Asnul, kau kena bertanding untuk Exco Majlis Malaysia. Kena bertanding? Paksa tu? Paksa. Tanpa ada apa-apa cakap pun. Saya pun tak tahu kenapa kena bertanding. Soalan tu balik kepada kita punya tajuk lah. Demi belia, paksa atau rela? So sekarang ni benda tu paksa ke rela? Kena paksa dulu. Tak, kita boleh buat tapi tak bagi pun tak apalah kan. Saya pun masa tu tak tahu kenapa saya pula, sedangkan ramai lagi masa tu. Berapa tahun umur tu? Ketika 2006 tu saya umur 26 tahun. Muda lagi. Dah kahwin? Masa tu belum kahwin lagi. Saya kahwin 29. Ya. So masa tu lah yang menyebabkan saya jadi macam terkejut lah. Kenapa saya kena pergi bertanding? Sedang masa tu saya ingat lagi Abang Tuah, saya panggil sekarang Abang Tuah memang dia mesej, kau kena bertanding, semua kami siapkan. Buat kad ke apa semua dia buat. Tim saya maksudnya yang kad Perak tu masa tu dia pernah siap dah. Saya datang, saya hanya masuk bertanding je. Menang kalah? Alhamdulillah top 5. Okey. Saya dapat nombor 4 dan situ lah. So di situlah bermulalah kita punya perjalanan ke arah membangunkan belia-belia ni lah. Saya mula dengan Majlis Malaysia tahun 2006 dan saya pernah jadi ketua penerangan Majlis Malaysia. Lepas tu jadi penolong setiausaha Majlis Malaysia sehinggalah tahun 2018. Sebab tahun 2018 tu saya bertanding balik untuk jadi naib presiden. Alhamdulillah Allah tangguhkan kemenangan saya tu. Ayat kemas dah. Tu pasal lah ada seorang kita punya penonton Firdayu, dia kata JPMS dan I-League berpersiap ada. Dia macam budak JPMS itu Firdayu. Saya rasa dia JPMS Negeri Sembilan. Hebat Firdayu. Okey. So kita punya perjalanan daripada tahun 4 sampai ke masuk
Yang Abim tu, dalam Abim tu apa yang tuan buat? Yang Cik Asnor buat? Dalam Abim dia banyak usrah, dia nakib dia banyak ceritakan tentang ayat-ayat Al-Quran lah. Okey, so Di kita situ- punya tumpuan kita tu kepada belia macam mana? Dia maksudnya Kepada diri kita ke kepada belia? pada diri kita, sebab caranya ialah kaedah bagaimana bentuk diri kita dulu. Okey. Baru kita boleh pertontonkan kepada umum. Kalau diri dia kata, kalau diri kita pun tidak diperkukuhkan, bagaimana kita nak tolak ke depan? So maksudnya nak tak nak dalam kebanyakan kehadiran saya pergi dalam Usra Habib, mereka banyak fokus diri dulu, baru boleh kita perkukuhkan soft di hadapan. Kalau katakan diri, macam contoh bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih yang bentuk diri dia. Sultan Murad panggil orang lain untuk bentuk Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Maksudnya dua Syekh Samsudin dengan Syekh, ada seorang Syekh itu saya lupa, bentuk Sultan Muhammad Al-Fatih ni dulu. Maksudnya dah kuat dia, tengok bagaimana tentera tu dia boleh kuatkan. Itu kaedah dia. Tu yang meletup terus ni, Mira Osman. Go Abang Arsenal, go. Macam budak JPMS juga tu. Kan? Okey. Marah nampak ni. Tak ada. Memang banyak budak JPMS, biarkan. Cik Mes, Mira Osman, apa lagi? Paduka Indra, hebat anak gayung. Ni. Anak gayung dah masuk dah tu. Okey. So kita dah terlibat semua tu. Ada masalah tak dalam kita nak menggilap potensi budak-budak muda ni, anak-anak muda ni, supaya jadi macam Cik Asnor boleh lahirkan lagi 10 orang Cik Asnor? Okey. Cabaran dia. Cabaran dia apabila saya bermula dengan dunia latihan ni sejak tahun 2000. Okey. Masa tahun 2000 ni saya kita cuba ambil pelbagai konsep. Konsep memimpin dan konsep melatih. Okey. Dua lah. Memimpin, melatih. Okay. Dulu kita try latih orang dengan cara kasar. Maki, kau tak ikut cakap aku, memang kena pukul ke kenapa, semua dah kan. Sebab nak bagi rohani, emosi, minda dan jasmani dia dalam kedudukan yang stabil. Dia boleh berada dalam keadaan yang luar biasa stabil. Okey. Kalau dia tidak boleh keberanian itu tidak ada dalam dia punya keempat-empat tindakan ini, so akhirnya kita tidak berjaya sebenarnya. Dia sebab mungkin lembik. Sebenarnya kita kena tengok zaman saya, saya kena maki okey. Kalau zaman yang akan sekarang ni, cuma maki seorang. Sentap viral melambung. Seorang cukup lah, tak payah ramai. Betul. Dia punya sharing dia, netizen dia punya kutukan tu kita pun kata macam salah lah kita ajar budak tu kan. Okay. Kita jatuh salah sebenarnya. Jatuh salah. So di situ sebenarnya apabila saya cuba sebenarnya pendekatan ni saya cuba ambil dalam pelbagai bentuk. Dan setiap hari saya jumpa, dan saya kena berguru juga. Dan guru ni juga merupakan pembimbing utama untuk saya. Dia nasihat saya, ad-din hun nasihat. Betul. Agama itu nasihat. So apabila dia menasihat, so saya akan dengar kat mana perkara yang perlu saya betulkan pada diri saya. Daripada situlah saya akan bentuk. Dulu saya garang, sekarang dah lembut. Dulu kalau ketah kerja salah, saya maki buang macam tu je. Ketah kerja je, kan apa pun. Okey, disclaimer. Maki tu bukan mencarut Maki tu marah dengan kata tegas. Macam tu. Betulkan minda. Sebab kadang salah tafsir juga kan. Betul kan? Dan saya tak pernah mencarut tu ya. Betul. Tengok muka tahu dah. Saya banyak nak ni, saya akan marah tegas. Saya baling, saya diam je. So dia jadi bela. Abang, kenapa bang? Abang so tu dia pun kebanyakan panggil saya abang lah. Sebab walaupun usia saya hari ni dah cecah, dah keputihan pada janggut saya ni. Betul. So, tapi dia pun masih lagi panggil saya abang. So mudahnya ialah saya bimbing mereka masa tu kasar. Sekarang okey, salah. Okey, kat mana salah? Okey, kat sini. Boleh. Okey, okey. Yang ni kena buat alignment justify. Betul. Kena buat macam ni. Tak boleh macam ni. Surat salah. Kenapa surat macam ni? Okey, bulat kan. Okey, pergi buat balik. Kalau boleh so kopi tu bagi kat kita, kita buatkan. Itu cerita dia. Sekarang dulu Sarah koyak depan dia. Tak tahu salah mana, apa pun tak tahu. Sekarang kita ambil ni, ambil pen, tunjuk satu-satu. Ambil pen merah, biar dia nampak kita betul kan. Buat sekali lagi, salah lagi, buat perkara yang sama. Ada saya punya salah seorang bos, pen purple. Pen purple dia bulat kan. Adi ni betulkan, 4 kali betul.
Seronok buat betul-betulan tu. So dengan di situlah sebenarnya cabaran kita kini, sebab tu dalam Saidina Umar pernah ingatkan, latihlah anak muda itu ikut zaman dia. Kalau zaman kita sekarang ni kena cara soft learner ataupun dengan keadaan yang lembut, kita kena lembut. Tak pakai TikTok. Tak pakai TikTok. Boleh pakai TikTok, nanti dia tak berapa faham lagi. Dia tengok kita seronok, kita gelak seorang je. Ada saya punya kawan Cik Nordin, dia pakai TikTok. So sebaiknya dalam kita nak menggilat potensi ni, sebenarnya cabaran kita banyak. Dan kita juga kena sabar. Sabar tu. Sebab tu saya pegang ayat surah Al-Baqarah ayat 103, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, jadikan sabar dan solat itu sebagai penolong kamu, sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan orang yang bersabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Sebab pentingnya macam khutbah Jumaat. pentingnya kesabaran ni. Kalau saya ni tak sabar, saya rasa dah fed up, baik saya keluar. Banyak kerja lagi dulu kita buat kan. Yes. Buat apa saya berada dekat dunia latihan ini dengan kena maki dengan orang, orang bukan suka kita buat benda-benda ni. So penerimaan budak-budak ni, dia suka sebab dia nakkan benda-benda yang baru kat diri dia. Saya tak ada, bila saya tukar kaedah saya bekerja, kaedah saya berfikir, kaedah saya berkawan, saya tukar. Maksudnya saya juga akan cuba ambil benda-benda baru dalam dunia latihan ni. So saya akan cari supaya, dan saya juga melatih. Dan dulu kita nak 100-200 orang depan kita. Sekarang saya cukup 5 orang saya latih. Menti Mentor-menti punya style. So dia pun dia suka dengar, abang kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Abang macam mana nak cari duit? Abang macam mana nak macam ni? Macam ni. So soalan-soalan tu kita lebih dengar dan kita okey macam ni cara dia. Macam ni. Okey, kat mana nak buat? Macam ni. Kertas kerja macam mana kena buat? Itu dah coaching tu. Yes. Saya dah ke arah tu. Bukan dah ni. Maksudnya depa akan buang masa dengan saya tu. Kadang-kadang seminggu 2-3 kali ulang. Oi. Larat Depa datang jumpa saya, kadang saya balik, okey abang ada kat sini. Siapa free? Jom pergi jumpa. Payung. Kadang depa payung lah. Siapa nama budak ni? Siapa ni? Audio kita Cik Anwar Siddiq. Anwar Siddiq ini anak Dr. Siddiq kot. Apakah cabaran pahit dan manis Tuan Hasnul dalam memegang jawatan-jawatan dalam belia ni? Pahit dan manis. Banyak pahit. Kita cerita pahit dulu. Pahit dia sebenarnya pahitnya banyak sebenarnya. Satu, bila kita berada dalam jawatan posisi yang tertentu, orang bukan suka kita dalam posisi ni. Sebab orang nak jawatan tu juga. Tak, benda ni bukan dapat duit pun. Tak, tapi dia nak posisi. Dia macam main bola, nak jadi striker tapi tak kerti main striker. Okey. Nak striker tu sebab aku striker Liverpool. Bagi je lah tak boleh. Kau bagi, kalau tak gol kena bagi. Tapi kalau kata jawatan dalam pertubuhan belia ataupun dalam mana-mana organisasi, kalau kita tidak berada dalam posisi yang memungkinkan kerja kita tu, so buat apa kita duduk dalam posisi tu? So akhirnya akan jadi mandom lah pertubuhan tu. So betul-betul boleh habis. Boleh habis. Sepatutnya kita kena cari wadah yang mana yang boleh menggerakkan pertubuhan tu lebih lagi matang, ramai lagi ahli di bawah nak bersama. Dan pahitnya dalam pertubuhan belia ni ialah kerja-kerja ni kadang-kadang menyebabkan kita jadi macam orang rasa rimas lah, asyik dia je, tak ada orang lain ke? Hasnul je, tak ada orang lain ke? Kalau dulu kalau dekat Perak tu asyik duduk sini Hasnul, sana Hasnul. Tak, orang lain boleh pergi kan? Pergilah. Boleh, tapi kadang-kadang kita bagi ruang. So kadang-kadang mereka tak capai yang apa yang mereka nak. Okay. So sebab tu saya sekarang ni kaedah saya duduk kat belakang, saya ajar macam ni. Tapi pahitnya macam-macam lah. Kadang-kadang perkara-perkara yang kena maki tu biasa. Aku tak suka kat hang, cakap dalam Facebook. Cakap lah depan hang, cakap. Tak buat ni, tapi kat dalam Facebook, dalam ni, buat ni. Itu peribahasa sate. Tapi dekat, alhamdulillah setakat ni saya jumpa berdepan ni, tak adalah depa berani nak ni, sebab depa tahu kot. Cakap banyak sangat. Dan Taylor ada. Dan Taylor tu gayung budak. So kita nakkan dalam pahit ni sebenarnya mengajar saya tentang kematangan lah. Okey. So di situlah pahit tu saya telan, saya cuba buat ramuan ataupun resipi yang luar biasa dalam kepimpinan. Sebab tu kalau dalam teori kepimpinan dia ada penerokaan, konflik kan ni.
apa ni, yang konflik ni kita belajar banyak perkara. Last kali saya ni umur 40 ni saya mengukuhkan apa yang saya dapat. So dalam ilmu konflik ni yang saya dapat ni, so saya tahu berhadapan dengan konflik di peringkat atasan, pertengahan dan bawah. So di setiap level tu dia punya konflik berbeza. Ya, cara dia pun berbeza. Bagaimana kita adaptasi perkara tu pun berbeza juga. Tapi dengan kita berhadapan dengan kepahitan tu, sebenarnya dia lebih banyak kita mematangkan cara kita berhadapan dan kita menguruskan konflik tu dengan cara baik. Dia janji orang boleh terima kan? Yes. Nak marah-marah lah kan? Marah-marah. Saya dah banyak kali kena marah. Tak lali. Tapi kadang-kadang kita pun terasa juga kalau orang marah, orang kata kita. Tapi saya ingat satu guru saya pesan, kamu buat kerja ni jangan fikir apa yang manusia nak kata. Tapi kamu kena fikir apa yang Allah nak kata dan Allah nak bagi pada kamu. Kalau kita buat kerja yang Allah suka, maka Allah akan bagi lorongan yang hebat dari kita. Kalau kamu buat kerja manusia suka, bagaimana Allah nak suka? Betul. So kita buat kerja tu biar yang Allah suka. So saya sampai hari ni lah, saya tu yang tetap teguh dalam kita nak buat kerja-kerja belia ni. Nak menyalahkan potensi adik-adik kita ni. Bukan saya dapat apa pun. Bukan ada nama Hasnul dekat belakang. Hasnul, tak ada. Betul lah cakap. Takkan dapat apa-apa. Tapi saya seronok pasal apa? Bila adik-adik kita kat depan, kita nampak adik-adik kita ada. Tak ada pula kita kata ni adik ni anak Hasnul, ni anak Hasnul, ni anak Hasnul. Pak tim. Tak ada. Saya tak pernah declare dan tak pernah claim ni semua air tangan aku. Tak pernah. Tak pernah. Abang Long kawan sama. Dia pun kalau datang jumpa saya, bang, jom makan. Jom. Cukup lah. Kedai mamak pun jalan. So, kalau macam tu caranya, budak-budak sekarang ni cabaran dia okeylah, boleh diatasi lah. Boleh diatasi, tapi kita kena cara dia lah lembut tadi. Dan kita kena banyak main tarik tali dengan dia. Win-win lah. Tak boleh kita lepaskan terus. Dah saya dalam usia yang saya tak boleh lepas ialah daripada usia 18 sampailah 25 ni saya tak akan lepas. Saya akan cuba tengok hari-hari, saya akan cuba hubungi, mesej. Dia pun ada group. So saya akan mesej, saya akan beritahu kadang-kadang kita boleh buat apa ni webinar. So dia orang ni daripada sukarelawan lah kan, daripada budak belia yang ikut-ikut kita tu, bila masanya kita nak lepaskan dia jadi macam Hasnul tu, macam peramal kerja belia ni, dia dah boleh handle sendiri dah. Kita sebenarnya bila ada kursus saya akan minta dia akan jadi KF, jadi camp komandan, biar posisi yang tinggi, kepimpinan tu lah. Yes. Dia ambil. Dan saya nakkan dia belajar tentang erti kesalahan. Banyak salah. Dan di situlah kita ajar dia, salah yang ni. Kau tak boleh buat macam ni. Dan saya takkan maki. Saya akan dalam mesyuarat saya akan lepas. Lepas tu belanja makan semua. Itu kaedah dia. Adab. Sebab dalam Islam dia ajar ikram muslimin. Memuliakan. Supaya dia tak terasa abang marah aku macam ni. Merajuk, sentak. Lepas tu kita belanja makan, dia tak ingat dia. Masa time marah kita makan cukup. Time kita kawan. Time kita makan. Itu cara. Dan saya punya falsafah, apa yang aku makan itu kau makan. Itu dia. Tapi kalau penonton tengok, saya makan lebih kot. Mungkin lah. Jangan tengok pada size tu, doesn't matter lah. Ada soalan daripada Bursari UiTM, Kang KAG. Bursari kenal? Tak kenal. Peminat Cik Hasnul kot. Aduh. Siapa idola? Idola tu dalam kepimpinan belia kot. Kita lain. Dalam belia ni, kepimpinan belia ni, tokoh-tokoh belia kot. Idola yang menyebabkan sampai boleh jadi Cik Hasnul sekarang ni. Sebenarnya kalau dari segi idola tu ramai kan? Ramai, tapi tak tahu nak sebut yang mana. Sebab corak kepimpinan seseorang tu dia sebenarnya ada macam-macam. Sebenarnya saya ni dah bergabung dengan macam-macam teori. Campur semua lah. Kalau zaman awal JPMS dulu, Pak Din merupakan tonggak utama untuk kita mencari, sebab dia gunakan teori Geostar contohnya. So dia punya kaedah memimpin, kaedah dia berbicara, kaedah dia mendesak berbeza. Datang ni dekat ni, sebab saya ambil tokoh-tokoh di Perak banyak lah. So kat mereka ni semuanya ada, kalau kata ada seorang Dawi Selidin, ada juga pernah
Kemudian dalam MBM, Datuk Samsul Anwar ni style lembut je. Ya. Nak marah orang pun marah pun cara pun lembut lagi. Kalau ada setengah tu dia pernah, sebab Datuk Samsul pernah jadi presiden Parlimen Malaysia. So di situlah sebenarnya saya lihat mereka ni corak. Datuk Anwar dia punya tegas. A to A, B to B. Dia punya flow tu. So di situ sebenarnya saya ambil. Tapi saya tidak ada idola khas dalam kepimpinan ni. Tetapi saya ambil semua dia punya resipi, saya jadikan satu ramuan. Rojak. Mungkin tak rojak lah, tapi ada masa kita pakai part ni lah. Ada masa saya kena tunjukkan kekurangan ajarnya. Ada masanya saya tunjuk kelembutannya. Yalah. Ada masanya sebab saya cuba terapkan dalam bila saya gunakan teori tu, saya tengok kat anak saya. Saya gunakan teori tu pada anak. Jalan. Jalan, kadang tak, kadang okey. So di situ saya tahu okey aku punya ni tak boleh ni. So kat situ saya tahu okey macam mana nak kita gunakan kaedah-kaedah ni. So saya tak boleh kita tidak boleh kata satu teori tu salah. Betul. Sebab selagi kita tak guna, kita tak gerakkan teori tu, mungkin dia akan tahu macam mana teori tu berkesan atau tidak pada diri dia. Contoh kata orang yang slow learner atau orang yang lambat dari segi nak menangkap, kita kadang-kadang kena mendesak dia. Desak je. Kalau ada orang yang laju, kita tak desak dia, kita yang tangguh. Tapi kita rimas kalau orang slow-slow ni rimas kita. So kita kena desak dia. Desak. So maksudnya supaya dia akan cepat. Ada macam tu sebenarnya. Dan idola ni sebenarnya kalau saya punya panduan, saya tengok mana yang sesuai, saya kena pakai ketika tu. Ya. Macam dia menyenggur saka lah. Seru macam tu. Seru terus keluar. Okey. Ada soalan lagi. Soalan dia ialah macam senyum je. Macam ni. Ada orang kata kerja belia ni macam orang tu tak ada kerja. Apa dia buat ni? Apa yang dia buat ni, mana dia menjadi pendapatan ke apa semua tu? Dia kerja belia. Dia freelance, dia kerja belia. Soalan dia ialah boleh kaya ke dia? Dengan terlibat dalam NGO belia ni semua pergi program buat sana buat sini, celah mana kayanya tu? Nak beli rumah ke apa, macam mana? Macam itulah dia orang punya keconfusan tu. Sebenarnya kaya jiwa sebenarnya. Kaya dengan jiwa. Kaya di jiwa sebenarnya. Sebenarnya kerja belia ni tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Sebenarnya apa yang saya dapat dalam kerja belia ni sebenarnya kita lebih ramai kawan, lebih ramai, kita punya fikiran lebih terbuka, lebih lagi boleh menerima banyak perkara yang luar biasa. Dan pada masa yang sama juga kita juga kena lihat juga apabila macam mana kita nak gerakkan anak-anak buah kita ni kat bawah ni, kat akar ni, kat seluruh Semenanjung, Sabah dengan Sarawak. Ramai sebenarnya. Kalau katakan data ada 14 juta belia. Macam mana kita nak gerakkan mereka ni? Sebab tu kita perlukan ramai lagi pekerja belia. Kalau 14 juta ni tidak digerakkan, akhirnya tu yang dia terpaksa ambil pilihan yang terdekat dengan dia. Apa pilihan terdekat dengan dia? Kalau yang baik dia ikut. Kalau yang jahat lah jadinya. Sebab tu pentingnya pekerja belia ni kena ramai. Pekerja belia ni dia tidak boleh kira apa yang aku dapat. Sebenarnya kena tanya apa yang aku sumbang. Ramai tak pekerja belia sekarang ni? Sebenarnya nak cakap kurang memang kurang. Kena terang, saya kena terang. Kena memang kurang. Kita ada JPMS, kita ada HABIM, kita ada MBM, kita ada apa lagi tu? Pak B, MWC. Kalau kita kumpulkan database dia tu, dia tu pekerja belia kan? Yes, betul. Tapi sebabnya penting yang kena ada jiwa. Ayat guna perkataan jiwa. Jiwa tu. Sebab kalau tak ada jiwa, buatlah macam mana, letaklah 20 orang kat belakang mereka sekarang. Agak-agak budak nak ikut. Tak, sekarang ni budak-budak ni kita nak seru pun, dia kena ada cara tu. Ya. Dia bukan petik jari. Jom datang. Ada. Dia mesti ada gerakan-gerakan tertentu, seruan-seruan tertentu untuk keluarkan mereka ni. Contoh satu bagi. Seruan-seruan apa nak buat? Okey, satu program yang Cik Asrul pernah buat. Macam mana kita nak panggil budak ni?
Okey, Satu program. saya kat Perak saya buat macam-macam sebenarnya. Saya ambil masa saya jadi presiden Majlis Belia Perak. Saya pernah buat program saya panggil Civil Youth Islamic Fest. Okey. Saya sebenarnya festival Islam. Aha. Saya gunakan perkataan orang putih sikit. Ya, nampak macam face tu. Okey. Civil Youth Islamic Fest. Okey. Masa tu Lah Ahmad turun, Fin Jamal turun. Atau modal tu. Tu semua modal. Alhamdulillah masa tu saya dapat modal yang besar untuk gerakkan program ni. Saya kata dekat kerajaan negeri ketika tu, saya kata kita boleh buat program yang huru-hara, kenapa kita tidak boleh buat program Islamik? Oh, nampaknya. Saya kata dekat masa tu kalau orang tahu saya memang vokal lah. Maksudnya saya cakap benda sebab kita kena keseimbangan manusia ni dari segi keadaan tu mesti kena ada Balance. kalau tidak nanti susah. Saya panggil. Alhamdulillah tak perlu menyeru sebenarnya. Datang memang ramai. Saya buat pula sebelah Ansana Mall. Ansana Mall dekat Perak kan, ataupun Grita Mall masa tu penuh. Tak perlu susah. Dia datang dengan orang tua, orang muda, anak-anak semua dia bawa. Open. Memang terbuka. Kalau katakan pergi Grita Mall sekarang ni dia perletarkan jalan tu. Lepas program kami tu dia letarkan. Dulu tak tar. Kami kena letak. Ramai orang terlibat. Ramai. Tak daripada Saya punya tim saja. Tim. Tim saja masa tu dekat 30 ke 40 orang je. Sikit je. Ramai tu. Tapi yang datang tu ramai. Dan sebenarnya saya kena panjatkan syukur kepada Allah sebab Allah beri lorong tu, kekuatan ketika tu. Sebab saya pun masa tu kita pun dah tahu kita ni ada korang kan buat program-program macam ni. Kita pun kadang tertanya pula diri sendiri, ada ke? Ada. Dia macam ada buka-buka. Ada booth semua ada. Dan kita pun juga jual booth RM10 je. Kita tak ada cas orang kata 300. Tak ada. Bagi dia pun niaga. Dia pun untung untuk hak dia pun. So apa benefit pada budak yang ni? Belia datang, pengunjung datang tu dalam program sebenarnya belia nakkan program. Tanyalah semua belia dia nak program. Program yang macam mana? Program macam mana? Kita kena tahu sebab tu dalam Dasar Belia Malaysia dia ada kelompok belia yang kena perlu disantuni sebanyak 8 kelompok. Dalam 8 kelompok tu juga dia ada macam-macam kelompok-kelompok tertentu yang ada minat tertentu. Dan saya bawa yang minat-minat yang grup hipster ke grup apa pun dalam tu masukkan dalam elemen Islamik. Ada yang grup hipster, grup BMX, ekstrim semua ada dalam tu. Join. Rambut kuning pun join. Biarkan. Sebab kita tidak boleh ketepikan mereka sebab mereka pun ada hak. Dan kita nakkan supaya kita menerima mereka ni tidak tanpa syarat. Kau mesti datang sini mesti pakai pakaian tutup aurat, tak boleh. Itu yang orang buat orang keluar tu. Tak. Kita ada buat masa tu ada seminar ada geng-geng yang tudung tutup semua ni. Dia tutup dia bagi tudung percuma. Wah. Lepas tu dapat bunga ros pakai. Pakai. Dia pun seronok pakai. Dapat. Dia pun secara tak langsung sebab konsep dakwah sekarang ni kita tak boleh kata kau tak pakai ni kau masuk neraka. Tak boleh. Kita kena ada kaedah pendekatan yang berbeza dah. Tak boleh dah pendekatan kita maki. Akhirnya dia lari daripada kita. Buat apa? Yalah. So kita gunakan di situ saya belajar bagaimana menukar pendekatan. Saya kata macam ni. Selalu cara aku macam ni. Saya tukar pendekatan. Setiap kali tu saya belajar. Sebab tu slogan GPMS tu belajar terus belajar. Yalah. So daripada situlah saya lihat macam mana nak buat. So di situ saya tahu macam ni. So akhirnya saya dapat kumpul dalam sudut manusia yang berbagai belia yang berkumpul. Berbagai bangsa. Dan kadang orang Cina, orang India nak tahu apa yang Islamic Fest ni apa benda. Kita ada pernah buat kita pernah kan macam kalau dalam English dia panggil poem lah apa semua sekali. Dia kat bahasa Arab pun ada juga kita buat. Kalam Jama'i nama dia. So kita buat. So maksudnya orang pun tahu ada kat bahasa Arab macam ni. Sebab kadang orang tak tahu. Yelah, orang yang nak benda tu tak ada platform untuk dia. So kita bagi ruang. Di sinilah ruang-ruang yang mereka dapat dan mereka rasa best lah bang. Sekarang ni yang pengamal kerja belia yang tak macam Cik Asnol, dia minat nak buat kerja-kerja belia ni, tapi sumber kewangan dia terhad ataupun orang kata duit tak ada.
So apa cadangan? Okey. Saranan pada dia orang ni. Sebenarnya sebelum nak buat nak cari duit ni, ialah pentingnya kita kena membuktikan apa yang kita buat sebelum ni. Buktikan dulu pada diri sendiri. Satu. Kenapa saya katakan diri sendiri? Tak. Cik Khairuddin tu peramal kerja belia. Dia tak ada modal. Tapi dia berminat. So dia perlu buktikan macam mana tu? Okey. Contoh saya buat program dekat taman saya je. Okey. Taman saya tak guna apa sumber pun. Saya bincang dengan masjid ataupun surau tu dulu. Contoh program khatan beramai-ramai. Agak-agak nak pakai duit mana dulu? Kita nak bagi anak-anak B40 ataupun anak-anak miskin lah. Untuk kita selalu satu kepala tu lebih kurang 80 ke 120 untuk apa ni berkhatan. Okey. Lebih kurang kita ambil. So kita kena tahu macam mana nak dapat sumber tu. Okey, kalau katakan kita boleh kolaborasi, apabila kita buat kerjasama sebenarnya ramai orang nak tolong kita. Saya gunakan pendekatan yang pertama ialah bina hubungan. Bina repo, bina hubungan seramai mungkin. Saya seorang. Saya ambil alih keadaan tak ada duit. So tapi saya boleh bina repo tu. Saya tanya, contoh soalan pertama. Boleh bantu saya? Itu je. Wah, ayat tu mahal. Saya tak ada siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan anak Datuk, bukan anak Tan Sri. Bukan anak siapa-siapa. Anak cikgu je. Betul lah. Tapi saya tahu kat mana cara saya nak gerakkan. Pertama saya kena beritahu lah. Okey, saya ada program macam ni. Saya perlukan bantuan tuan. Agak-agak tuan boleh bantu tak? Dia percaya tak? Mula-mula tak percaya. Mana ada orang jumpa kita percaya? Betul lah. Macam saya jumpa sahabat saya, Fazal Ikram. Percaya tak? Dia pun giling kepala kat saya. Saya kena buktikan profil saya bagus baru dia lulus kan. So saya pun lepas saya buat macam tu, saya buat dan dia pun check juga siapa Hasnul ni. Betul. Tengok Hasnul lah macam ni. Sebab tu penting dalam Facebook ni kita kena ceritakan program-program kita. Kadang-kadang orang meluat, apa Hasnul buat masuk program dalam Facebook? Tu marketing kan. Tapi orang meluat. Yes, orang meluat. Main golf. Saya tak main golf. Tak main golf? Tak reti. Ada kawan tu main golf. Kalau basikal insya-Allah boleh lari lah. Tu dengan adanya kita punya gerak kerja macam tu, so maksudnya kita tak langsung orang nampak okey betul Hasnul buat. Dia pergi risik. Betul. Okey Hasnul, kadang kita minta 500 je. 1,000 1,500 boleh bagi kadang. Berjaya lah. Dah kira selesai masalah ni. Sebab kadang kita nakkan program tu berjaya bukan sebab kita nakkan anak-anak yang datang tu rasa seronok dan yang terlibat tu pun seronok. Yes. Tak ada platform, kita bagi platform. Saya buat daripada taman saya dulu. Saya tak buat pergi kat luar, saya nak pergi kat atas, saya selalu jaga akar saya. Sebab kita ni kena jaga akar. Tu namanya mengakar dan jaga rimbun. Mengakar dan merimbun. Kena buat poster tu. Buat poster, mengakar rimbun. Sebab kalau kita jaga akar, kita ke mana saja kita hidup. Sebab yang bagi hidup tu Allah, insya-Allah. Yakin tu kena kuat dah. Al-yakin usak kebisaki. Kemah dah. Ya. Okey, tadi maknanya kalau tak ada modal pun kita boleh buat kerja asalkan ada jiwa. Jiwa dan kita kena pandai bina hubungan. Kita tak, sebab tu kita jangan cari musuh. Ini jumpa Cik Ardi gaduh, jumpa A gaduh, jumpa B gaduh. So bila kita nak dapat networking? Betul dah. So kita kena kalau boleh bukan buat baik, memang kena baik. Tapi tengok muka Cik Hasnul ni baik. Terima kasih. Tak, saya jumpa tadi pun ingatkan muka garang. Tengok Allah baiknya comel lah tu. Pakai ada janggut, ada songkok. Dengan blazernya Allah Akbar. Sebab tu pentingnya kita kena membina rangkaian. Sebab saya belajar itu, perkara pertama kau bina hubungan tu. Kau bukan siapa-siapa Nol. Kau kena ingat. Kau bukan ada belakang kau ada Tan Sri ke Datuk yang kebantu kau, tak ada. Tak ada. Tu saya kata betul lah. So kau kena yakin dengan diri kau je. Okey. Pandemik pula. Pandemik COVID-19 ni. Banyak mengajar kita Ya betul. Macam-macam. Daripada tak tahu online. So macam mana kita nak hadap pekerja belia kita ni? Kau dah tak boleh keluar. Tak boleh buat kerja macam dulu. Tapi masih nak teruskan sebagai pengamal kerja belia tu. Dan banyak belia kat luar tu nak perlukan lagi golongan macam kita ni pengamal kerja belia. So apakah nasihat daripada Cik Hasnul supaya kawan-kawan pekerja belia kita ni boleh bertindak dalam waktu sekarang ni? Okey, alright. Pertama kita kena menawarkan diri.
untuk memberi khidmat dari segi apa yang kita ada. Saya suka cakap macam tu. Okey, contoh. Menawarkan diri. Menawarkan diri. Maksudnya saya ada ilmu kepimpinan, ada ilmu ini. Contoh, kadang kita kena tahu kat mereka siapa yang perlukan sokongan, perlukan bantuan dari segi ilmu. So, kita boleh buat web secara web ataupun secara dalam talian. Tak ada masalah. Dia punya perkataan nak dan tak nak je. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang terlibat dalam di peringkat akar ni, contoh belia-belia yang rasa nak bekerja, contoh nak bagi sumbangan apa kan. Sebab kebanyakan kalau ikut yang kes pandemik yang lepas, bulan 3, 4, 5 tu, mereka banyak bergerak dalam bagi sumbangan-sumbangan yang diperdapat ni. Kalau ikut JPMS, di peringkat pusat itu dapat sikit dana dan kita salurkan setiap negeri untuk gerakkan program-program untuk bagi sumbangan macam beras, apa tu semua tu pada mereka yang betul-betul memerlukan. So JPMS di peringkat negeri memang buat benda-benda tu. So alhamdulillah sebenarnya digerakkan seluruh Malaysia, tapi kita selalu ingatkan dalam keadaan tu kena jaga semua SOP tu. SOP lah. Kalau tidak nanti apa-apa jadi kita yang tanggung balik. So alhamdulillah masa tu kita dapat sokongan yang baik daripada seluruh agensi ketika itu. So alhamdulillah, dan kita gerakkan supaya perkara-perkara yang tak diingini takkan berlaku lah. Dan kita alhamdulillah kita berjaya menyalurkan banyak di segi makanan-makanan untuk apa ni, kotak kita yang kita buat tu, Kotak-kotak kit tu. Kit tu kita buat dan sampai kepada masyarakat ini. Dan yang ketiganya, selain kita menawar, kita bekerja, dan yang ketiganya lah bagaimana kita dalam konsep pandemik ni, bagaimana kita kena lebih kreatif. Kreatif tu. Kreatif dalam kita selalu kita ceramah kena ada 200-300 orang kat depan kita ni. Okey. Sekarang ni kita kena menukar kita punya paradigm ataupun cara kita berfikir, lingkungan kita berfikir. Maksudnya bagaimana kita nak menawarkan secara percuma dah sekarang, dan kalau boleh biar kita dapat manfaat apa saja yang kita berikan pada mereka. Sebab kita dah kena kreatif. Dalam apa saja keadaan kita dah kena kreatif, positif, supaya mereka tak rasa benda ni terbeban dengan apa yang mereka dapat sekarang ni. Contoh katakan dia pun kata nak dengar 2 jam. Sekarang ni kita punya ni 15 minit pun dah cukup dah. Kan? Tazkirah pendek, ringkas-ringkas. Tak payah dah. Kadang-kadang dia kata meluat dia kot ni. Dia lagi sejam lagi boleh meluat juga kan. So YouTube channel ada? Ada, saya ada YouTube channel. Memang saya kalau tengoklah Brother Hasnul channel. Brother Hasnul. Brother ejak ada? BRADER. Brother Hasnul. Channel. Memang saya buat channel tu dah lama dah. Bulan 11 tu saya tengok, saya boleh tekan lagi lah. Banyak yang sebenarnya saya belajar input tu daripada keliling saya lah. Kadang saya dapat daripada buku, saya baca. Lepas tu saya cuba berguru. Dan sebab penting kita ni macam mana hebat pun kena berguru. Betul. Guru ni sampai mati lah. Kalau kita rasa kita hebat tapi kita tak berguru, tak guna. Bahaya. Sebab tu yang penting dalam pelajaran yang saya belajar selama ni ialah adab dulu baru ilmu. So insya-Allah lah kalau kita dapat benda-benda ni, memang dia dapat tu secara menurun tu kira terus dapat ya. Okey, maknanya sekarang ni kau yang Cik Hasnul buat sekarang pada kejurulatihan tu, bimbing budak-budak ni, bangunkan potensi dia orang supaya kita boleh jaga belia-belia kita tu tak terpesong kat ni. So fokus yang paling utama sekarang ni kepada belia-belia kita apa dia yang Cik Hasnul dapat sekarang ni? Kena dari segi pembangunan belia yang positif, PYP. Okey. Maksudnya bagaimana kita nak bangunkan positif belia yang positif. Ia ada 8C dalam dasar belia Malaysia. 8C tu? Yes. Sebab pentingnya dengan adanya pembangunan belia positif ni, kita nampak belia tu akan bangun dengan cara baik. Dan dia tidak rasa macam terganggu dengan apa perkara yang keliling dia ni. Pandemik ni tidak menjadi masalah bagi dia sebenarnya. Itu sebenarnya sebagai satu peluang. Itu yang penting tu. Kita kena bagi ruang kat mereka ni. Nak cari budak-budak ni. Dan cari budak, maksudnya kena ramaikan lagi pekerja belia. Maksudnya mungkin elite boleh difikirkan, maksudnya kita boleh susun kursus-kursus untuk pekerja belia pula. Daripada kita fokus MFLS, dan lepas ni akan ada lagi leadership program lain. Kenapa tidak dengan adanya sedikit dana? Sebab yang kenkangan kita lepas ni lah umur 31-40 ni, mereka akan kekosongan, tak ada siapa nak bantu. Walaupun tak ada soft landing lagi. Okey, yang 30-40 tu yang barisan pemimpin sedia ada. Yes.
Yang dah lepas ni, Yang lepas ni pun yang 40, yang contoh 40. yang 17, 19, 10 ni pun dah jadi kepada yang lepas ni. Yang lepas saya Geng-geng ni ramai ni. ramai. Sebenarnya depa ni boleh tertarik untuk dibantu sebenarnya. Sebab depa ni sebenarnya kalau katakan setahu saya, mereka ni berada dalam masyarakat dan depa bergerak dalam masyarakat. Nak tarik dia orang ni. Boleh sebenarnya. Sebenarnya mereka ni sedang tenanti-nanti dengan kita punya jemputan. So dia macam orang kata macam soldier lah kan. Ya, soldier Bunyi yang saya dia datang tolong. Dia datang. Sebenarnya dia ada. Dan apabila Dasar Malaysia Akta 68 ni akan kuat kuasa 2021 ataupun 2020, kita perlukan banyak lagi tenaga-tenaga pekerja belia ni untuk bantu mereka. Kena ramai lagi. Sebab supaya walaupun kita lepas ni kata 13 juta akan reduce lebih kurang dalam 10 juta ke ataupun dalam berapa juta sekalipun, kita kena ada lagi ramai supaya dia boleh man to man punya kaedah. Cakap ni pun macam berat ni. Yes. Saya sebab saya cakap ni sebab saya pernah berada dalam task group dalam Dasar Belia Malaysia Akta Belia 68. Tu dah. Dekat KBS. Sebab saya tahu benda-benda ni. Tu nak buat tu nak gerakkan geng yang 40 ke atas ni, yang 30 40 ni. 31 40 ni kita tengah kekosongan lagi. Ini bukan sekadar program 10 kali setahun, Beb. Betul. Ni banyak modal nak buat ni. Betul. Memang betul. Sebab tu saya kata kalau ramai lagi pekerja belia, maksudnya dia punya gerakan tu dia macam mengembang, dia akan merimbun tu. Bila dia merimbun tu, dia akan memperkukuhkan organisasi itu dengan mudah. Pasal kita nak tarik yang beli kat luar ni, yang daripada dia terbang ke tempat-tempat lain Ya, betul. nak kumpul kalau tak ada sangka kita ni. Ya, betul. Kalau yang nak tarik pun dah tak ada, yang ni terbiar dah. Ya. Sebenarnya banyak sebenarnya. Sebab tu saya tak nak, kita tak boleh, sebab tu saya tak boleh sebut sangat perkara-perkara yang akan meruncing kan. Tetapi saya kata apa yang saya boleh bantu. Sebab tu saya selalu ingat apa yang saya boleh bantu. Saya cakap kat orang apa yang aku boleh bantu. Sebab itu je yang saya boleh tawarkan. Saya tak boleh nak tawarkan duit ke. Kalau nak tawarkan tu, kita ada golongan yang nak tawarkan ni. Malu. Kau siapa, Beb? Saya nak share, saya nak bantu. Kau siapa? Itu yang jadi cabaran kita sekarang. Cabaran pada orang tu lah. Cabaran pada dia, cabaran pada agensi nak ambil. Kadang sebab saya ni, kalau saya tak ada jawatan, Hasnul Fairuz ni bukan naik presiden ke, bukan penulis Setiausaha Agung dulu, orang pun Hasnul siapa lah. So sekarang kerja kita ni, Cik Hasnul nak latih budak ni supaya dia ada confident macam tahap macam tu. Dia sebab tu penting kena bina hubungan awal tu. Tak, perlu tak kita bawa jumpa orang? Dia ni budak ni, dia ada recommend daripada sesiapa? Boleh. Kalau tak budak ni dia terlepas sebenarnya tau. kalau sebenarnya yang pentingnya bagaimana kita nak sambut depa ni. Sebab tu pentingnya organisasi. Sebab tu saya cakap dalam GPMS pun sama, dalam MBM dulu pun sama, MBN Perak pun sama. Tambah satu lagi Ailit. Ailit pun cakap lepas ni. Dulu dalam KBS pun saya cakap perkara-perkara yang sama. Saya nampak penting ialah bagaimana nak gerak mereka ni. Kalau tak nanti mereka ni akan terbiar. Bila terbiar, itu yang mereka akan buat rusuhan senyap. Berontak dalaman. So bila buat rusuhan senyap ni, habis semua dia boleh ni. Tapi bila masuk bab skema ni masalah ni. Program skema sangat. Saya sebab tu saya kadang kita sebab tu kaedah kita mentoring dah kena dah tukar. Dulu saya kena belasah mereka 2-3 jam. Sekarang ni paling kuat pun 15 minit cakap, tu sembang benda lain. Supaya dia rasa tak ada rasa gap dengan kita. Tak nampak ilmiah. Tak, kalau macam tu tak nampak ilmiah sangat. Sebab tu dalam bentuk LDK, macam mana pun LDK, kenapa saya cuba ubah konsep tu. Supaya mereka rasa kawan, rasa abang. Ramai yang budak-budak LDK masih bersama dengan saya. Sebab mereka rasa dekat dan senang. Ada kos ke nak ajar tu? Ada. Khusus tak khusus mana nak ajar? Sebenarnya kita lepak je dengan mereka. Itu cerita dia kan. Masalahnya kita tak bawa boleh. Ada orang, nama program, kita sembang-sembang macam tu, input masuk. Saya pernah buat program Cekodok Talk. Contoh. Cekodok kita tak masa tak banyak, sikit je. Cekodok Talk ni saya letak cekodok je. Cekodok dengan TO. Patut dah tadi ada cerita pasal cekodok dengan tarik. Ni mesti budak-budak ni. Sebab mereka tahu program saya ni bukan program yang special. Mereka rasa macam bila buat program Cekodok Talk tu, makan mereka rasa seronoknya. Dia teruja kalau nak sampaikan aspirasi kerajaan boleh, nak sampaikan doktrinisasi, kita nak sampaikan tentang apa saja, dia boleh ikut. Sebab dia tengah makan, dia boleh fikir. Daripada dia kotak, kalau dia tak ada main handphone ataupun sembang,
Kau dimakan dia akan Oh, tu kan ada puak-puak sekian. Tak boleh. Kita tak boleh makan masa tengah buat program. Kita kena jaga adab kita. Makan kena duduk bersusun macam ni. tak boleh. Tak boleh kan? Sebab tu Kena saya ubah guna lah. kena cokodok tok ni, saya dengan cokodok dengan saya boleh sampaikan. Sap. So dia kata, "Okey abang, saya nak tawari nak ikut program abang boleh?" Boleh. Saya tak pernah, sebab tu saya suka dalam kelompok kecil lah. Saya kalau setakat yang ramai-ramai tu semua hanya sekadar hiasan di Facebook Kosmetik je. lah. Kosmetik je. Sebenarnya saya dah ambil 2-3 orang, dia 3 orang ikut saya. Pasal saya tengok kaedah coaching yang kecil-kecil tu lagi zaman sekarang nampak lagi senang lah. Dia lagi ramai daripada orang. Kalau tengok dia katakan tangkap gambar dengan saya, dia lagi banyak like daripada saya. Kadang-kadang 800-700 tu senang je dalam masa 1 minit. Oh, Saya 1 minit pun belum tentu dapat 10. betul. Nak dapat orang tengok watching kita pun 10 je ni. Kan? So katakan itu dia. Tu pendekatan kita kena ubah lah untuk tarik budak-budak belia ni. Pendekatan, metod semua dah kena Dan di kalangan pengamal kerja belia ni pun kenalah buat perubahan lagi. Ya, betul. Tapi kita ada masa lagi. Parademik pula. Salah ejaan lah. Bola tu. Boleh? So itu dia. Pavlova top. Pavlova ni bukan nama kuih ke? Ya. Dia orang ni. Okey, tu je. So last kali sebelum kita nak tamatkan kita punya sembang-sembang santai ni, tak ada cokodok ni. Sedikit nasihat lah pada kawan kita ni. Sebab kita nak masuk usia-usia belia ni. Usia suli. Okey, sebenarnya yang mungkin saya boleh kongsikan lah, ini pengalaman saya. Sikit je kan? Sikit sebenarnya pengalaman saya. Dalam masa 3 dekad ni sebenarnya saya dapat resipi, ramuan, formula yang mungkin boleh dikongsikan. Yang pertama sekali, nak tak nak, kita kena berjiwa besar dalam apa jua keadaan. Okey, jiwa. Jiwa besar ni maksudnya apa saja konflik yang kita berhadapan, kita kena berjiwa besar. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena sentiasa berada di lapangan. Bagaimana pemimpin-pemimpin Islam dahulu, bagaimana Saidina Abu Bakar, Omar, Ali dengan Osman berada di lapangan. Mereka tahu kedudukan lapangan, mereka tahu tentang apa kehendak lapangan. Kalau kita buat program hanya peringkat kayangan, dia tidak tahu lagi lapangan ni macam mana. Betul. Itu ayat boleh guna dalam Facebook tu. Betul. Kita hanya tahu di kayangan. Tengok, aku buat cini. Semua ikut cakap aku. Hebat. Tepuk tangan. Kita dapat 2,000 like, 3,000 like. Suka ayat tu. Tapi kat bawah Sampai tak bergerak, dia orang tak bergerak. dia pun tak boleh gerak sebab dia tidak ada nadi di peringkat kaum B. Itu satu. Maksudnya kita kena faham, kita kena tahu kedudukan lapangan. Lapangan ni berbeza dengan apa yang kita rasa. Duduk dekat Sabah dan Sarawak berbeza dengan Semenanjung. Betul. Duduk di Perak berbeza dengan duduk di Putrajaya. Cost of living ni berbeza. Kalau duduk dekat Terengganu dengan Kelantan, duduk dekat Pahang, duduk dekat Johor, so lain. Lapangan dia berbeza, budaya dia berbeza, bahasa dia berbeza. Tetapi masih lagi satu, nak gerakkan belia ni mesti dalam satu aspirasi. Itu satu. Yang kedua, yang ketiganya, nak tak nak sekarang ni, apabila saya cakap kita kena ada satu wawasan dan gagasan yang memuncakkan akar tu, supaya akar ni lebih kuat, supaya dia boleh merimbun pokok-pokok ataupun dahan-dahan, supaya daun-daun itu tidak akan gugur, hanya gugur sebelum usia dia. Terima kasih lah. Kena buat poster. Cukup lah itu je. Cik Rizal Kesalam. Kesalam je. Rizal Federasi. So itu dia. So maksudnya saya tidak ada masalah untuk berkongsi sebenarnya. Dan saya juga sedialah kalau di peringkat elite perlukan buah fikiran lah. Ramai sebenarnya tentera-tentera belia ni nak tolong kita lah. Yes, memang ramai. Sebab tu saya kata sekali kita masuk sebenarnya ramai, boleh petik je. Kita petik lah. InsyaAllah. Bos saya dengar ni, nanti dia petik lah. Right, tak ada masalah. Dia suka petik-petik ni. Okey. Jadi kalau tu nak nyanyi tidak ah? Tak payah nyanyi lah. Nyanyi. Betul. Okey. Tuan-tuan dan puan, itulah saja sembang santai kita singgah kejap Ailit demi belia paksa atau rela bersama Cik Asnor kita daripada GPMS. Nama tu dah lama dah saya dengar daripada kecil, GPMS. Nak masuk-masuk tak lepas-lepas. Nak nyanyi je? Tak payahlah. Okey,
Cik Asrul, terima kasih di atas Sama-sama, banyak sangat insyaAllah. input deh. Yang penting tu poster pokok dengan jiwa tu. Okey, jadi ada apa last? Saya ucapkan terima kasih kepada Elite kerana sudi jemput, sudi bersama insyaAllah. Okey, terima kasih juga kepada Cik Asrul. Terima kasih kepada UKK. Terima kasih juga kepada Ann, Raida, Feti Azura, Abel, Fazikram. Tu dia, Ayu, semua. Okey, terima kasih. Adios gracias. Ya.